أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. Yang berbahagia lagi saya muliakan Al-Fadil Tuan Pengerusi Surau As-Sabah Bandar Baru Mangi. Seterusnya saf kepimpinan para ahli jawatan kuasa surau. Yang berbahagia para imam, para bilal, para tok siap, para tok guru, para alim ulama, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya tuan-tuan, sebab apa? Kerana Allah berikan lagi tempoh masa kepada kita. Selagi mana hayat dikandung badan kita ini, sama-samalah kita manfaatkan setiap detik kehidupan kita ini untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, insya-Allah. Dan yang keduanya tuan-tuan, Allah masih lagi izinkan kepada kita, memberikan ruang dan juga peluang untuk mengimarahkan surau kita ini. Sama-samalah tuan-tuan, kita kecapi nikmat ini dengan cara kita mensyukurinya, menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin, walaupun dalam keadaan yang agak getir jugalah, dalam keadaan suasana yang merisaukan juga. Alhamdulillah, masih lagi Allah izinkan kepada kita. Sama-samalah kita manfaatkan sebaiknya mungkin. Dan yang ketiganya tuan-tuan, Allah pilih kita untuk duduk sebentar dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan sama-sama kita pasangkan niat dan juga azam untuk apa yang kita dengar ini, cubalah kita ingat dan juga kita cuba amalkan sebaik yang mungkin. Dan tuan-tuan jangan lupa untuk sampaikan kepada mereka yang tidak bersama dengan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tuan-tuan, sebenarnya ini kali kedua lah, alhamdulillah, kita dipertemukan lagi sekali. Di mana pada pertemuan yang lalu, pada bulan yang lalu, saya membawakan satu kitab 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Pada pertemuan tersebut kita dah bincangkan lebih kurang 10 sunnah, tuan-tuan. 10 sunnah kita dah bincang secara rawak. Jadi tuan-tuan, pada pagi ini kita sambung. Saya akan mulakan dari bab yang pertama. Makna dia bab yang belum kita bincang lagi lah. Kita akan bincangkan semula mengikut turutan.
Lebih kurang tuan-tuan saya target mungkin 5 hingga 6 sunnah lah pada pagi ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan, apakah dia bab yang pertama? Dalam kitab ini tuan-tuan, qala al-muallifah rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumiha fi darain insyaallah wa amin. Kata pengarang kitab dalam bab yang pertama, beliau meletakkan tajuk berkaitan taharah. Taharah ni makna dia bersuci, dan sunnahnya khusus kepada perbuatan ataupun cara kita berwudu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita dah pernah dengar tuan-tuan, tapi sebagai peringatan dan juga pembetulan. Kotlah ada yang silap salah ke, sama-samalah kita perbetulkan insya-Allah. Jadi sunnah yang pertama apa dia tuan-tuan? Kata pengarang, berkumur 3 kali dengan menggunakan satu tapak tangan. Istilah dia dalam bahasa Arab, dalam hadis disebutkan al-madmadah. Istilah dia al-madmadah. Satu hadis daripada Abdullah bin Zaid, di mana beliau melakonkan ataupun membuat semula bagaimana cara Nabi berwudu. Hadis daripada Abdullah bin Zaid, di mana Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu menuangkan air dari bekas ke kedua tangannya dan beliau membasuh keduanya. Lantas beliau membasuh atau berkumur. Lantas beliau membasuh atau berkumur dan membasuh hidung sebanyak 3 kali menggunakan satu tapak tangan. Dan beliau berkata, beginilah cara berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna ataupun erti kepada hadis lah. Sebab kita nak cepat tuan-tuan, jadi saya tak sebutkan dia punya matan bahasa Arab. Saya hanya sebutkan makna dia saja. Jadi tuan-tuan, apakah makna tadi? Di mana para ulama menerangkan kepada kita bahawa cara Nabi berwudu berdasarkan sandaran hadis tadi, seperti contoh siapa kata Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian kata juga Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Juga disokong pendapat ini oleh Imam As-Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah. Menyatakan apa dia? Cara berwudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan mulakan dengan membasuh kedua belah tangan sebanyak 3 kali. Makna dia basuh ni sampai ke pergelangan lah. Macam biasa kita buat tuan-tuan. Sunatnya kita mendahulukan anggota kanan. Yakni dalam setiap anggota wuduk kita ni, kita dahulukan anggota belah kanan. Itu sunatnya lah. Kemudian lepas kita dah basuh kedua belah tangan sebanyak 3 kali lah. Tuan-tuan, ini perbuatan sunat. Dan sunatnya lagi kita buat 3 kali. Maknanya dia kalau tak buat pun tak ada masalah lah. Cuma Nabi buat begini. Nabi akan ulang sebanyak 3 kali. Dan tuan-tuan, setelah itu bagaimana? Seperti mana yang ditunjukkan Abdullah bin Zaid, iaitu apa? Nabi SAW akan menadah tangan. Maknanya dia tadah air, tadah tangan untuk mengambil air dengan sebelah tapak tangan sahaja. Dengan sebelah tapak tangan sahaja, maknanya dia tangan kanan lah. Ulama sebut tangan kanan lah. Dan melakukannya secara serentak untuk membasuh hidung. Maknanya dia tuan-tuan, mungkin biasa kita buat sebelum ni, kita buat asing-asing. Kita kumur dulu baru kita basuh hidung. Tapi dinyatakan dalam hadis ini, juga disebutkan dalam pelbagai kitab yang masyhur. Seperti contoh dalam satu kitab Umdatul Ahkam pun disebutkan juga bahawa apa? Cara Nabi berwudu adalah sebegini. Maknanya dia buat secara serentak lah. Tadah tangan untuk kita kumur sebelah tangan sahaja, sebelah tapak tangan sahaja, untuk kita berkumur, dan kita basuh hidung secara serentak. Situasi yang mungkin timbul, pernah ditanyalah oleh beberapa orang jemaah tuan-tuan, apakah iaitu contoh kita duk tadah nak berkumur dan basuh hidung, tapi bila kita nak kumur ni, tengok-tengok air dah habis tuan-tuan. Jadi ni soalan seorang jemaah lah. Jadi apakah yang perlu dibuat? Perlu ke ulang balik sebab nak ikut sunnah? Jawapannya tak perlu tuan-tuan. Sebagai permulaan mungkin kita tak biasa. Jadi ketika kita nak berkumur, mungkin tengok tangan tu air dah habis.
Tak payah kita ulang, kita tadah je, kita basuh hidung. Maknanya dia nak cerita apa? Kita buat secara bersilih ganti. Maknanya dia kumur, basuh hidung, kumur, basuh hidung, kumur, basuh hidung. Sunatnya kita buat 3 kali lah tuan-tuan. Ini anggota yang sunat. Cara berwuduk mengikut sunnah Nabi SAW. Dan tuan-tuan, setelah itu, dalam saya dah cerita, saya ceritakan sampai habis teruslah. Iaitu apa? Seterusnya, dengan cara apa? Kita menadah tangan juga, kedua-dua belah tangan untuk kita basuh muka kita lah, basuh wajah kita. Maknanya dia ini anggota yang wajib lah. Wajibnya sekali, sunatnya 3 kali. Ini anggota yang wajib tuan-tuan, termasuk dalam rukun untuk kita berwuduk. Dan setelah itu kita basuh tangan kita sampai ke siku. Ini semua kita dah maklum lah. Dan juga sunatnya kita dahulukan anggota kanan lah. Ini anggota wajib yang kedua. Tadi muka, ini tangan pula. Dan tuan-tuan, setelah itu, ini kita kena note sikit tuan-tuan, takut tersalah cara. Iaitu apa? Membasuh sebahagian kepala. Sebab setengah orang dia dok ingat basuh rambut tuan-tuan. Ni biasanya mungkin anak-anak kita lah. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cuba balik ni. Jangan tanya, tuan-tuan suruh dia buat. Suruh dia berwuduk, tuan-tuan tengoklah. Dia buat tu betul ke tidak? Boleh kata majoritinya salah lah. Biasanya anak-anak sekolah rendah. Mungkin juga sekolah menengah pun tak tahu lagi tuan-tuan. Jadi baik semak balik lah. Balik ni tuan-tuan, jangan tanya. Kalau tanya mungkin dia jawab betul. Tengok dia buat macam mana. Suruh dia ambil wuduk. Ataupun waktu dia berwuduk solat zuhur nanti, tuan-tuan tengoklah. Perhatikan tengok cara dia betul ke tidak. Pastikan dia basuh sebahagian kepala, bukan rambut tuan-tuan. Biasanya diorang suka basuh rambut, tak basuh sebahagian kepala. Dan ulama sebut sebahagian kepala ni bagaimana kita nak kenal. Iaitu dari dalam kepala kita ini, di atas kepala kita ini, tempat keluarnya 3 helai rambut. Itu syarat sebahagian kepala. Sekurang-kurangnya lah 3 helai rambut tempat keluar kulit kepala kita ini mengeluarkan 3 helai rambut. Jadi tempat itulah, kulit kepala itulah yang perlu dikenakan ataupun dialirkan air. Maknanya dia sikit lah tuan-tuan. Paling kurang terkena jugalah. Sebahagian pun dah memadai. Kemudian ini anggota yang wajib yang ketiga. Kemudian membasuh kedua belah telinga. Dan akhir sekali kita basuh kaki kita sampai ke buku lali. Ya tuan-tuan, inilah cara turutan bagaimana Nabi SAW berwuduk dalam kehidupan Nabi. Jadi tuan-tuan, sebenarnya nak tekankan pada awal tadilah, yakni kita kumur dan juga basuh hidung ni secara serentak. Itu tuan-tuan, itu sunnah yang kita nak tekankan. Baik, ini cara berwuduk Nabi SAW. Kita masuk pada bab yang seterusnya. Tuan-tuan, bab ni memang ringkas tentang wuduk saja. Bab seterusnya dalam sunnah yang ke-13. Tadi sunnah 11 dengan 12. Kumur dan basuh hidung. Penulis letak asing lah. Kemudian masuk pada sunnah yang ke-13 dalam bab berjunub. Tuan-tuan, saya tak ceritakan junub secara terperinci. Cuma saya nak sentuh satu sahaja dalam bab ini tentang kaifiat Nabi SAW mandi, tuan-tuan. Menurut pandangan ulama menyatakan bahawa Nabi mandi wajib ke, mandi sunat ke, mandi harus ke, cara yang sama. Makna dia tuan-tuan, kalau kita tengok tajuk ni tentang mandi junub. Tapi tak payah kita rasa macam mungkin segan ke malu tuan-tuan. Sebab apa? Mandi junub ni bukan setakat mandi wajib saja. Mandi yang sama, mandian caranya kita gunakan untuk mandi sunat, mandi harus. Sunat ni makna dia ada bersebab. Seperti contoh kita mandi hari Jumaat, sebelum nak menunaikan fardu Jumaat ke, ataupun kita mandi masuk Makkah, Madinah ke, masuk Islam, mu'alaf, juga disunatkan mandi. 2 hari raya dan sebagainya lah. Jadi mandi yang bersebab yang disyariatkan dalam Islam dikira sebagai mandi sunat. Adapun mandi wajib sebab keluarlah, makna dia berlakulah salah satu daripada sebab-sebab mandi wajib.
Adapun mandi harus tuan-tuan, mandian yang biasa kita buat. Maknanya mandi adat. Setiap hari kita duk buat ni, dia kira sebagai mandian yang harus. Jadi ketiga-tiga jenis mandian ini, wajib, sunat, harus, cara yang sama. Kaifiatnya bagaimana tuan-tuan? Satu hadis juga. Ada sandaran dia tuan-tuan. Hadis daripada Maimunah radhiyallahu anha, yakni isteri Nabi SAW, beliau menceritakan bagaimana cara Nabi mandi wajib. Ni khususnya mandi wajib lah. Cara yang sama kita guna pada mandian yang lain. Tuan-tuan, daripada hadis itu saya susunkan balik. Maknanya saya letakkan dalam bentuk kaifiat tuan-tuan. Bagaimana? Seperti mana yang diceritakan dalam hadis tersebut. Iaitu Nabi akan mulakan mandian dengan cara membasuh kedua belah tangan sampai ke pergelangan. Maknanya cara seperti wuduk tadi itu, cara yang samalah Nabi akan mulakan mandian. Maknanya sebelum kita mandilah, mulakan dengan cara membasuh kedua belah tangan sampai ke pergelangan. Sebanyak 3 kali juga. Ni sunat tuan-tuan, tak buat pun tak apa. Saya cuma nak katalah bagaimana Nabi buat. Basuh kedua belah tangan sampai ke pergelangan sebanyak 3 kali. Kemudian bagaimana tuan-tuan? Seperti mana yang diceritakan dalam hadis tersebut, bahawa Nabi akan membasuh orang kata kubul, yakni alat sulit lah, membasuh kubul sebanyak 3 kali menggunakan tangan kiri. Sama seperti kita qada hajat lah, kita buang air tuan-tuan, buang air besar ni, samalah, tangan kiri juga kita basuh kubul kita sebanyak 3 kali menggunakan tangan kiri. Tuan-tuan, ni makna dia sebelum Nabi mandi, sebelum Nabi berwuduk semua ni, Nabi buat benda ni dulu. Kemudian tuan-tuan, Nabi akan berwuduk sama seperti wuduk untuk nak pergi solat. Tuan-tuan, memang cantik dah Nabi susun sebenarnya. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita tukar, contoh kita wuduk dulu, baru kita basuh kubul kita, maknanya tuan-tuan apa dia? Wuduk tadi tu dah batal. Sebab itu Nabi dah susun cantik tuan-tuan. Nabi buat memang semuanya ada hikmah. Cuma kita yang kena fikir balik, kita yang kena renungi balik, apakah hikmah yang Nabi buat. Jadi tuan-tuan, Nabi buat cantik dah. Maknanya dia setelah kita basuh kubul kita, baru kita berwuduk sama seperti wuduk nak pergi solat. Kemudian baru Nabi akan mulakan mandian. Tuan-tuan, Nabi mulakan mandian macam mana? Nabi mula dari bahagian atas. Ni pernahlah ada seorang jemaah tanya, Ustaz, doktor nasihatkan saya mandi dari bawah. Dia katalah, abang kata jemaah tersebutlah. Dia kata doktor nasihatkan saya mandi dari bawah. Dan sebab saya ada macam-macam penyakit, kadang-kadang bila saya mandi dari atas, kepala sakit, rasa macam badan panas. Ya tuan-tuan, jawapannya mudah. Kalau tengok dalam sunnah, maknanya dia tengok dalam kitab-kitab muktabar, memang boleh kata yang saya jumpa lah, majoritinya tuan-tuan menyatakan Nabi mandi dari bahagian atas. Boleh kata semualah yang saya jumpa tuan-tuan, setakat ni memang saya jumpa Nabi mandi dari bahagian atas. Tak ada nas yang menyokong Nabi mandi dari bahagian bawah. Yang saya jumpa setakat ni lah. Jadi solusinya bagaimana? Kalau katalah kita mandi dari bahagian atas, ada yang darurat, maknanya dia mungkin tak selesa bagi sesetengah orang. Jadi tak ada masalah tuan-tuan, tak payah kita berbalah. Mandilah dari bawah, sebab ini perkara sunat saja. Perkara sunat tak ada masalah. Kalau perkara wajib mungkin kita kena bahas. Mungkin kita kena keluarkan hukum yang lain. Kita perlu tengok pada hukum. Makna dia mungkin kita ambil qiyas dan sebagainya. Tapi dalam persoalan ini sunat saja tuan-tuan. Jadi kalau kata kita mandi dari atas, rasa macam tak selesa, tak ada masalah tuan-tuan. Jadikan ni sebagai ilmu saja, sampaikan kepada orang lain. Adapun kalau kita boleh untuk mandi dari bahagian atas, maka sebaiknya kita mandi dari bahagian atas. Sebagai apa? Sebagai satu tanda ataupun sebagai satu cara kita mengikut sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, macam saya tuan-tuan, memang saya lazimkan bila saya mandi, memang dah lama lah, memang dari bahagian atas tuan-tuan. Sampai sekarang ni tak ada masalah, alhamdulillah. Tak adalah rasa sakit ke apa, tak ada tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan boleh cuba. Kalau rasa macam tak selesa, tak ada masalah. Cuma kalau kata boleh, teruskan tuan-tuan.
mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mulakan mandian, yakni mandi itu dari bahagian atas. Dan sambil Nabi akan mulakan itu, Nabi akan menyelati rambut. Ini kaedah Nabi mandilah. Dan kemudianlah baru yang seterusnya, yang terakhirnya, Nabi akan meratakan air ke seluruh anggota tubuh badan. Tuan-tuan, ini dia 5 kaifiat menerusi hadis yang disebutkan oleh Maimunah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, ini kaifiat dia, kita boleh gunakan untuk mandian apa sahaja. Mandi wajib, mandi sunat ataupun mandi harus. Tuan-tuan, ini bab yang kedua. Bab yang ketiga kita dah bincangkan sebelum ni lah tentang siwak. Jadi kita boleh langkau. Kita masuk pada bab yang keempat, iaitu apa? Bab yang berkaitan tentang azan. Tuan-tuan, ni pun adalah beberapa sunnah yang kita kena tengok betul-betul lah. Iaitu apa? Sunnah yang ke-14. Sunnah yang ke-14, penulis kata menjawab lafaz azan dan iqamah. Tuan-tuan, ni saya kira kita boleh langkau sebab saya yakinlah tuan-tuan dah biasa buat ni. Cuma nak kata tuan-tuan ada sandaran, ada dalil dia. Bukan orang mereka-reka tapi ada sandaran, ada hadis yang menyebutkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bagi lafaz yang tertentu dalam azan apakah jawapan dia. Semuanya Nabi sebut tuan-tuan, ada hadis dia. Jadi ni kita boleh langkau, tak ada masalah. Saya yakin tuan-tuan buat. Kita masuk pada sunnah yang ke-15. Sunnah yang ke-15 iaitu apa? Doa. Doa ketika mendengar azan. Tuan-tuan, ni kita mungkin rasa pelik tuan-tuan. Bukan doa yang biasa kita baca. Itu wasilah. Doa yang mengandungi wasilah. Yang kita biasa baca tu Allahumma rabba hazihi da'wati tammah ila akhir doa lah. Itu doa yang ada wasilah. Tuan-tuan, ni doa ni mungkin rasa baru sikit. Tuan-tuan, saya bacakan dulu hadis dia apa. Satu hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ketika mendengar bacaan muazzin lalu mengucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina, maka dosanya segalanya akan diampuni. Segala dosanya akan diampuni. Tuan-tuan, ni hadis yang mungkin jarang kita dengar. Satu amalan yang mungkin jarang kita buat. Tuan-tuan, dalam hadis ini yang kita dapat memahami tadi, iaitu ada lafaz yang Nabi ajar. Ada lafaz yang Nabi ajar. Dan kaedah kita nak sebutkan lafaz ini sebenarnya ada dua pandangan ulama. Tuan-tuan, pandangan yang pertama, Al-Allamah Syekh Mubarak Furi dalam kitab Tuhfatul Ahwazi menyatakan lafaz tadi itu kita baca setelah habisnya azan ataupun iqamah lah. Maknanya dia dah habis, kita baca lafaz tadi. Maknanya dia apa? Contoh tuan-tuan, la ilaha illallah dah habis dah. Kita jawab baliklah la ilaha illallah. Baru kita baca tadi doa tadi tu, iaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Tuan-tuan, ini pandangan yang pertama, pandangan yang saya kira agak sukar sebenarnya. Sebab apa? Lepas tu kita dah biasa baca doa yang ada wasilah. Jadi kita nak baca doa yang baru ni lagi, nak baca doa yang wasilah tu lagi, jadi panjang tuan-tuan. Takut daripada dua-dua yang kita nak buat ni, dua-dua pula tak buat. Nanti rugilah. Jadi tuan-tuan, kita pegang pada pandangan yang kedua. Saya lebih cenderung kepada pandangan yang kedua. Iaitu apa? Pandangan daripada Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Kata Imam Nawawi, sebutlah lafaz tadi tu ketika kita mendengar azan ataupun iqamah. Maknanya dia ketika kita dengar lah. Bila tuan-tuan? Lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya dia yang lain kita sebut macam biasa, jawab macam biasa tuan-tuan. Sampai kepada lafaz asyhadu an la ilaha illallah, jawab seperti sama juga, sama seperti biasa. Asyhadu an la ilaha illallah. Cuma tambahkan sedikit tuan-tuan lafaz dia. Ini seperti mana Nabi ajar lah. Ada nas dia tuan-tuan. Nas masyhur, nas dia lah yang Nabi sebut. Iaitu apa? Tambahkan lafaz
wahdahu la syarikalah. Ini lafaz tambahan dia tuan-tuan. Ini pandangan Imam Nawawi. Ketika kita dengar azan, ketika kita dengar iqamah, kita baca doa tadi tuan-tuan. Makna dia kita dengar asyhadu alla ilaha illallah, jawabnya sama, cuma tambahkan sedikit lafaz wahdahu la syarikalah. Dan seterusnya, lafaz seterusnya iaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Juga sama tuan-tuan, kita jawab balik yang sama. Nak mudahlah. Jawab balik sama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan tambahkan sedikit lafaz dia. Iaitu apa? Raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Aku redha, aku terima Allah itu sebagai Tuhan dan Muhammad itu sebagai rasul dan Islam sebagai agama. Tuan-tuan, maka bila mana kita amalkan cara sebegini, Nabi kata apa? Dosanya semua akan diampuni. Tuan-tuan, ini salah satu caralah kita nak amalkan untuk dapatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini pandangan yang kedua. Pandangan yang saya lebih peganglah, yang saya lebih amalkan. Bila mana ketika dengar azan, kita jawab, tambahkan sedikit lafaz-lafaz tadi. Yang Nabi ajarkan kepada kita tuan-tuan. Ini sunnah yang ke-15, iaitu yang berkaitan tentang lafaz tambahan ataupun doa tambahan dalam ketika mendengar azan dan juga iqamah. Tuan-tuan, yang lain semua seperti biasalah, sama aja. Dan sunnah yang ke-16, saya kira sunnah yang terakhirlah pada pagi ini, iaitu apa? Mungkin jarang kita buat juga, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ada hadis ni tuan-tuan, hadis daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu mendengar azan, tirulah sebagaimana yang ia ucapkan, kemudian berselawatlah kamu kepadaku, kerana siapa sahaja yang berselawat bagiku sekali, maka Allah akan membalas selawat baginya 10 kali. Kemudian mintakanlah wasilah bagiku, kerana ia adalah kedudukanku di syurga, yang tak layak selain daripada hamba Allah, dan aku berharap menjadi pemiliknya. Maka barang siapa yang meminta wasilah bagiku, maka dia akan peroleh syafaatku. Tuan-tuan, dalam hadis ini sebenarnya banyak yang Nabi sebutlah. Pertama, iaitu Nabi suruh kita menjawab azan. Jawab lafaz azan dan juga iqamah. Ini pandangan ulama lah. Walaupun Nabi sebut azan sahaja, tapi sebenarnya merujuk kepada iqamah. Dua-duanya sama tuan-tuan. Itu yang pertama Nabi suruh kita jawab azan. Yang keduanya tuan-tuan, apa dia Nabi suruh? Nabi suruh kita untuk berselawat. Tuan-tuan, ini turutan dia tuan-tuan. Sebab ada setengah orang kata, setengah orang kata apa? Dia nak selawat setelah dia baca doa wasilah. Maka saya lebih cenderung kepada selawat dulu tuan-tuan. Sebab apa? Nabi sebut kat sini. Nabi sebut apa? Setelah kita jawab azan, tiru tadi tu, kita selawat dulu Nabi suruh. Jadi sebaiknya kita selawat dululah. Makna dia selawat yang tak kisahlah tuan-tuan macam mana pun. Sekurang-kurangnya adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita boleh biasakan bagaimana tuan-tuan? Contoh lafaz yang mudah saya sebutlah. Lepas kita dah dengar azan tadi tu, la ilaha illallah, kita sambung dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini lafaz yang paling ringkas. Kalau tuan-tuan nak edit, tak kisahlah, tak ada masalah pun. Selawat tafrijiyah ke, selawat apa lagi, macam-macam tuan-tuan selawatnya. Selawat badariyah ke, selawat ibrahimiyah pun sekali kita boleh baca. Ibrahimiyah yang biasa kita baca dalam tahiyat tuan-tuan, pun kita boleh amalkan. Jadi yang penting selawat. Sekurang-kurangnya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudianlah tuan-tuan baru kita baca doa yang biasa kita baca. Maksudnya dia doa yang ada wasilah. Doa yang Nabi kata, Nabi minta kita doakan wasilah tersebut disampaikan ataupun diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, Nabi juga sebut, bila mana kita biasakan baca wasilah ini, maka ia merupakan satu cara kita nak dapatkan syafaat ataupun pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam
di akhirat kelak. Itu tuan-tuan, inilah pesuruhan ataupun kata satu sunnah Nabi SAW. Bila mana dah mendengar azan tuan-tuan, pastikan sebelum kita baca doa wasilah tadi tu, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah, sebelum kita baca doa ni tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita bacalah selawat yang paling ringkas. Makna dia kita ada sebutlah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tuan-tuan, selawatlah bagaimanapun, kemudian baru kita baca doa wasilah. Tuan-tuan. Tuan-tuan, saya kira cukup sekadar itu pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan apa yang dikongsikan bermanfaat buat kita semua. Dan tuan-tuan, insya-Allah anda kata ada rezeki lagi tuan-tuan, kita akan sambung lagi pengajian kita pada masa-masa akan datang. Kita akan tengok lagi sunnah-sunnah yang berbaki dalam kitab ini. Mudah-mudahan adalah rezekinya, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab wa 'ilmuhu wa atam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.